إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, bersyukur dan juga bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, kerana segala amalan yang kita buat, yang kita lakukan di dalam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan terima hanya daripada golongan orang yang bertakwa kepadanya sahaja. Ingatlah bahawa hidup di dalam dunia ini semakin hari kejahatan khatamah, masalah ataupun panha, sarapan panha, khatamah kau banyak, sama ada panha yang sakut dengan hidup hari kita ataupun panha yang sakut dengan kita sendiri yang jadi ibu dan juga jadi bapa, ataupun panha yang berada di sisi orang yang jadi anak cucu kita yang berada di dalam masyarakat kita. Salah satu masalah yang jadi masalah yang besar, yang jadi muskilat panha, dan juga rasa kata dia adalah panha bagi ummah yang kena fikir cari jalan, katanya nak beki tu balas mana. Siapakah ada beberapa ulama yang dia cari jalan nak tulis satu kitab yang namanya Mushkilatus Syabab, panha yawacun, apa dia yang berlaku, dan juga sebenarnya panha yawacun ini bukan hanya berada di masa kita sahaja, bahkan dia telah ada lama-lama dah. Di mana sahaja adanya pemuda, akan adanya muskilah ataupun panha yang berlaku daripada pemuda kita. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, sebelum kita nak dengar, kita cuba tanya ataupun cuma kita khoya katanya, cuba ingat katanya, di dalam tempat kita, masyarakat kita, kampung kita hari ini, apakah ratik yang dikatakan dia adalah salah satu panha daripada syabab kita? Kita akan boleh khabar dan juga boleh tahu katanya banyak masalah-masalah yang berlaku terhadap pemuda-pemudi umat Islam kita. Hari ini mengenai dengan dadah
tak syak katanya hampir-hampir setiap kampung ada pemuda yang duk main dadah. Dan juga mengenai dengan pemuda kita yang mereka tidak ada kan seksa, mereka pokat untuk nak mengaji, sama ada dengan sebab keluarga dia tidak ada kedudukan ataupun tidak ada mampu untuk nak hantar anak dia mengaji tinggi, sama ada mengaji di peringkat sekolah pondok ataupun mengaji di peringkat mahawidyalaya, sehingganya keluar daripada mahawidyalaya dan juga dapat kerja yang ada duit gaji yang bagus yang boleh dia nak hidup selepas daripada tu. Dan juga apa lagi mengenai dengan pemuda kita, iaitu masalahnya zina yang telah sebar banyak di dalam masyarakat umat Islam kita. Beberapa hari yang lepas, sebenarnya masalah ini kita telah rasa kata ada sungguh. Rasa katanya tidak ada daripada kalangan kita yang dia rasa kata tidak ada benda seperti yang disebutkan tadi. Sama ada pemuda-pemudi yang main dadah, yasiptit, dan sama ada yang ramai lagi kalau kita pergi kepada kawasan kampung tu, ramai lagi anak cucu pemuda umat Islam kita yang tidak mengaji, main dalam okat untuk dia mengaji. Dan juga mengenai dengan zina sendiri hari ini, rasa kata kita telah rasa dan juga telah tahu katanya itu berlaku sungguh. Tak boleh kita nak kaukan katanya masyarakat Melayu 3 wilayah kita ini tak ada pemuda-pemudi kita yang berlaku zina. Hak ni kalaulah kita kacau cari jalan nak kaukan dan royak kata masyarakat kita ini suci daripada benda itu tu, makna kata kita boleh jadi hidup dengan keadaan yang tutup mata ataupun sedang-sedang duk tidur. Beberapa hari yang lepas adalah yang sebar di dalam Facebook bahawasanya anak pemudi kita, anak perempuan kita yang perakat dirinya untuk nak jual tubuh di dalam TikTok ataupun di dalam sosial media dengan harga 200, 300, 500 dan juga harga yang tidak mahal saja dengan secara yang mudah. Itu apabila kita cuba nak tengok, kadang-kadang kita nampak uniform pakaian yang dia pakai dan juga dia iklan perakat diri di dalam TikTok itu tu, kita ketahui bahawa sebenarnya budak itu daripada sekolah belajar dia itu adalah sekolah pondok ataupun sekolah agama. Kalau bahasa Sia orang panggil katanya Rongrian Eka Chonson Sasana Islam. Sekolah yang mengajar Quran dan juga sekolah yang mengajar hadis Nabi SAW. Sekolah yang ada uniformnya, pakai pakaian untuk suruh kanak-kanak kita ni tutup aurat, pakai kain sekubung, hajar semaya 5 waktu, hajar baca Quran, hajar buat kebaikan. Tetapi soalan yang kita tanya pula selepas daripada tu, sebab gapo boleh berlaku begitu? Bahkan hari ini kita rasa katanya sekolah agama di 3 wilayah ini sangat banyak. Bahkan berita baru tu ada iklan katanya Samnakut, dia pun duk cari jalan juga katanya nak buka sekolah Eka Chonson Sasana Put. Selepas daripada mana dia tengok 3 wilayah ini ni, sekolah Eka Chonson Sasana Islam ni sangat maju, banyak dan juga sangat maju, beribu-ribu pelajar yang ada setengah sekolah di dalam 3 wilayah ini. Tapi kalaulah kita tanyanya muskilah ataupun panhai yang wacun seperti sebut tadi, apakah sebab dia? Apakah sebab puncanya berlaku masalah-masalah yang sebut tadi? Kelemahan dia, kekurangan dia, kuam on air, kuam bokprong itu tu berlaku daripada mana? Saya cuba nak buat kajian,
cuba nak tulis tengok katanya ada berapa perkara yang boleh kita sebutkan kata dia adalah asbab ataupun sebab-sebab yang berlaku masalah pemuda kita di dalam masyarakat seperti duk sedang-sedang berlaku sekarang lah ni. Yang pertama sekalinya, orang yang jadi tanggungjawab yang besar sekali terhadap mereka tidak syak bahawa mereka adalah orang yang jadi ibu dan juga orang yang jadi bapa. Tetapi yang kita nampak tengok pada hari ini daripada orang yang jadi ibu dan juga bapa adalah at-tasahul, khuamak ngai daripada mereka yang untuk nak pera ataupun nak mendidikkan anak kita anak dia jadi anak yang soleh ataupun anak yang juh, tidak buat jahat ataupun tidak berlaku masalah di dalam masyarakat. At-tasahul, sebab-sebabnya maknai daripada ibu bapa dengan sebab mereka tidak ada perasaan katanya anak mereka itu adalah amanah yang akan disoalkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Quran katanya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai sekalian orang yang beriman, jagalah qu anfusakum, diri kamu dan juga keluarga kamu selamat daripada api neraka. Tetapi gambaran yang kita nampak pada hari ini, orang yang jadi ibu dan juga bapa, dia kira dia sendiri sahaja. Kalaulah bapa yang pergi sejid, dia kira dia sendiri sahajalah yang pergi sejid seorang, tak kira anak nak pergi semaya ke tidak. Kalaulah orang yang jadi ibu yang duduk di rumah, apabila masuk waktu semaya, apabila dia sudah semaya dia baca Quran, dia kira dia sendiri sahajalah. Anak dia nak semaya, tak saya semaya, baca Quran, tak saya baca Quran, dia tak boleh peduli. Itu perasaan yang kurangnya rasa kata sebenarnya orang yang jadi anak dan juga orang yang jadi anak cucu kita itu tu adalah amanah. Dan juga amanah iniความรับผิดชอบนี้จะต้องถูกสอบสวนณที่อัลลอฮฺ Subhanahu wa taala ในวันกิยามะฮ์ kullukum ra'in wa kullukum mas'uliyatun an ra'iyatih. Setiap orang daripada kalangan kita, khususnya orang yang jadi ibu dan juga bapa, dia akan soal di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dengan sebab itu, apabila tidak ada amanah, makna kata kita sedang-sedang duk khianat anak kita. Apabila kita ada anak, amanah kita untuk mendidikkan dia untuk dia jadi hamba Allah Ta'ala yang baik. Itulah amanah kita dalam dunia ini, tetapi kita tidak tunaikan amanah itu, makna kata kita sedang-sedang duk khianat anak kita. Kita sedang-sedang duk khianat amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara sebab juganya yang menyebabkan anak ataupun pemuda berlaku masalah di dalam masyarakat, dan juga dia akan sang ผลกระทบ kepada สังคมภาพรวม iaitu orang yang jadi bapa ibu itu tanpa adanya ilmu, tidak ada ilmu, tak mengaji, khususnya mengaji ataupun cari ilmu yang dia kena pakai untuk nak mendidikkan anak dia jadi anak yang jujur, ilmu yang waktu dia sebagai ibu bapa kena Allah Ta'ala, dan juga dia boleh nak mengenalkan anak dia tu kena Allah Ta'ala, dan juga kena Nabi, dan juga kena agama Islam yang sebenar. Apabila orang yang jadi ibu, orang yang jadi bapa tidak ada ilmu, tidak kena Allah dengan hakikat yang sebenar, tidak kena Rasul Nabi dengan hakikat sebenar, tidak kena agama Islam dengan hakikat sebenar, bagaimanakah dia akan nak mendidik anak dia kena Allah, kena Nabi, dan juga kena agama Islam? Tak syak katanya kalaulah orang jadi ibu itu, orang yang jadi bapa itu jahil, anak dia pun akan jahil juga. Anak dia akan jahil juga. Makna katanya di antara sebab yang berlakunya masalah dalam keluarga dan juga membawakan masalah dari keluarga itu pergi kepada masyarakat dengan sebab kejahilan orang yang jadi ibu dan juga orang yang jadi bapa. Sebab di antara sebab laginya, hari ini
apabila kita jumpa gambaran begitu pemuda kita yang kebanyakan daripada sekolah agama, menyebabkan kita ada perasaan katanya kita tak boleh yakin katanya anak kita yang kita hantar kepada sekolah agama dia akan dapat tarbiyah yang baik, pendidikan yang baik daripada sekolah itu. Kerana sekolah pada hari ininya dia akan fokus hanya kepada maslahat diri sahaja. Fokus kepada pon prayot hak sekolah sahaja. Dan juga setengah sekolahnya yang nampak kata kualiti sikitnya, dia fokus hanya nak cari jalan balas mana nak buatkan anak murid dia itu tu jadi anak murid yang cidik sahaja. Tetapi tidak kira katanya nak buat balas mana anak murid dia itu jadi anak murid yang juh ataupun soleh. Rong rian fokusที่จะสร้างให้นักเรียนเป็นคนเก่งอย่างเดียวแต่ไม่ได้ตระหนักว่าจะสร้างนักเรียนหรือลูกศิษย์ของตัวเองนี่ให้เป็นคนดีอย่างไร Kadang-kadang sekolah anak murid dia dapat sambung belajar di bidang doktor ataupun pad, dia puji. Di segi wiswak, puji. Setengah sekolah apabila anak murid boleh sambung belajar khususnya ngaji agama di tempat yang baik, sekolah kadang-kadang tidak sebut mana nama-nama anak-anak murid mereka itu. Sekolah sekarang ini adalah nen kepada raihua ataupun kahua pelajar sahaja. Wak balah mana sekolah ini ni ramai daripada pelajar-pelajar yang masuk mari belajar di sini. Apabila ramai, makna kata boleh kahua daripada kerajaan ni banyak. Dan juga apabila ramai nak ngajar, nak didik, tak didik, kau kira semula. Yang pentingnya boleh kahua banyak dulu daripada kerajaan. Dan juga salah satu kesalahan dan juga paham yang salah daripada orang yang jadi ibu dan juga bapa, dia hanya sekadar harap kepada sekolah sahaja. Pilih sekolah yang bagus sekali untuk nak hantar anak dia. Apabila pilih dah, pergi hantar anak duduk di asrama, duduk di hafaz, sebulan sekali kau gimik, tak kena turut ikut tanya khabar apa tak ada apa dah, kerana serah harap 100% kepada sekolah untuk sekolah mendidikkan anak dia jadi anak yang jujur. Kalaulah sekolah boleh mendidik anak dia jadi anak yang jujur, semaya baik, alhamdulillah. Tetapi apabila sekolah itu tidak boleh nak mendidikkan anak kita jadi anak yang jujur, maka itu adalah kesalahan yang besar yang kita hanya harapkan kepada sekolah dan juga kita tak cari jalan sikit habuk untuk nak mendidikkan anak kita. Bahkan keluarga setahaban keluarga kita sebagai ibu dan juga bapa ini adalah kru kontrak, guru yang pertama kepada anak kita. Kita jangan balah mana orang lain ajar surah Fatihah, anak kita mengapa surah Fatihah, dan juga anak kita akan baca surah Fatihah itu sepanjang hidup dia. Tetapi pahala itu sampai kepada guru yang lain yang bukan kita sebagai guru yang pertama yang boleh ajar surah Fatihah kepada anak kita. Dan juga di antara sebab juganya ongkon agama ataupun ongkon sasana dan juga masyarakat kita sekarang ini duduk dengan keadaan yang lemah. On air. Ongkon Islam, sangkom mi kuam on air, dan juga camkat kebaikan kuam di itu tu kena ada hanya dalam sejid saja. Luar sejid, keluar daripada luar sejid itu jumpa kejahatan yang banyak dah. Nak jumpa kebaikan, masuklah sejid. Nak selamat daripada jahat, masuklah sejid. Camkat kebaikan hanya di dalam masjid sahaja. Mai bodbat. Masjid pada hari ini kadang-kadang kerja dia ni bodbat sejid hari ini hanya untuk orang boleh mari semaya 5 waktu sahaja. Masjid mai bodbat untuk nak membaikkan masyarakat. Mai bodbat. Tidak ada kuasa sikit habuk untuk nak membaikkan masyarakat. Mari semaya 5 waktu, klik. Setengah masjid khutbah hanya untuk nak baca saja orang dengar, dan juga klik lagi kadang-kadang tidak dapat apa sikit habuk daripada khutbah.
Tidak ambil penyakit masyarakat.ไม่ได้เอาโรคสังคมเนี่ยมาพูดให้กับคนที่มาละหมาดวันศุกร์ให้ฟังและก็พร้อมกับทางออก dan juga banyak lagi cara sekolah sebagai ungkapan agama hari ini, botbat sekolah balas mana untuk nak เปลี่ยนแปลงสังคม dan juga ungkapan agama besar-besar seperti majlis banyak mana hari ini ada botbat untuk nak membaikkan masyarakat. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, itu adalah sebab. Soalan seterusnya, apakah jalan keluar? Tangวิธีการแก้ไข balas mana? Apabila khutbah kita mari duk sebut penyakit sahaja, garu we kena tepat sahaja, tapi tidak we jalan keluar. Kadang-kadang kita klik pergi dengan gelak juga. Beberapa jalan keluar yang sudi nak sebut di sini, dan juga boleh jadi kita ada jalan keluar yang lebih daripada ni lagi kita boleh gunakan. Yang pertama sekalinya, orang yang jadi ibu bapa kena teranak katanya anak keluarga kita adalah amanah. Apabila ada amanah, kita kena teranak. Teranak bahasa Sia ni makna kata we perhatian, we hati. Dan juga apabila we hati, kita akan sungguh untuk nak mendidikkan anak. Apabila kita sungguh, kita akan ikuti dia. Titam anak kita ni gimana kata. Bukan hanya kita tahu kata anak kita dah buat gapo, hanya duduk dalam rumah aja. Apabila anak kita keluar daripada rumah, kita tak tahu dah anak kita gimana. Telefon pun tak. Dan juga yang berat laginya, orang yang jadi ibu bapa setengahnya tak khabar anak dia tu blok dia dalam Facebook dah. Kerana anak tak sewi tahu katanya gimana check in mana. Apabila ada mak pak jadi sign dalam Facebook, akan tahu kata anak tu check in mana. Cuba klik kita tengok baik-baik katanya hari ni anak kita dah blok kita dah dalam Facebook. Boleh jadi kita sedang kena blok daripada anak kita. Itu menunjukkan apabila kita sungguh nak beri perhatian, kita ikut, kita cek, habis cek kata anak kita gimana. Pergi sekolah pukul 3, pukul 4, biasanya sudah belajar, buat apa tak klik lagi, telefon tanya kata duk mana. Al-mutaba'ah kantit tam. Itu penting. Yang masalahnya hari ini kan kantit tam. Kedua belah malam, di tengah batas, di atas mutu, ramai lagi daripada kalangan anak perempuan kita. Hak nyata tak kena kecek dah. Anak perempuan yang patutnya tempat bagi selamat sekali bagi dia, anak cucu kita hak ditina itu dalam rumah. Tapi apabila pukul 11 malam, 2 malam duduk tengah batas lagi itu tu, al-mutaba'ah kan titam daripada orang yang jadi ibu dan juga orang yang jadi bapa itu duduk di mana? Duduk di mana? Itu soalan yang kita kena tanya. Yang keduanya, apabila kita rasa kata lemah kita itu daripada kita tidak ada ilmu dan juga kurang di segi pengalaman tarbiyah anak, didik anak. Kita kadang-kadang kerja 8 jam, 12 jam sehari. Pagi tak ada makan nasi dengan anak. Petang kadang-kadang klik mari tak ada makan nasi kali dengan anak. Kadang-kadang anak tidur dah. Kadang-kadang kita klik mari penat, kita masuk tidur dulu, anak nak klik tak klik, kita tak tahu. Dan juga kadang-kadang seminggu kita tidak ada walaupun satu kali pun kita duduk sekali dengan anak dan juga baca Quran kali dengan anak. Muzakarah, buat halaqah bersama dengan anak dan juga isteri untuk nak mengingat ataupun untuk nak tambahkan iman kepada semacik dalam keluarga kita. Saya boleh garanti katanya, kalaulah keluarga mana yang tidak ada halaqah, tidak ada buat perjumpaan minggu ataupun satu kali seminggu untuk nak baca Quran sekali, nak baca hadis sekali, boleh jadi keluarga itu tu yunai pawak siang. Dan juga anak cucu akan mudah nak ditarikkan oleh benda jahat yang lain. Sebenarnya ilmu dan juga tarbiyah daripada orang yang jadi bapa ini, dia seumpama dengan vaksin. Kita tak boleh nak beri keyakinan 100% kepada sekolah. Sekolah boleh tentu laginya nak beri vaksin yang baik kepada anak kita. Seperti mana kajian vaksin COVID kepada kita tu, dengan vaksin jihad apa kualiti tidak pun kita tak tahu.
Buat apa kita tak ambil keyakinan kita sendiri dengan kita beri vaksin kepada anak kita yang pertama sekali, bah kita keharap lagi kepada sekolah pula. Ilmu adalah benda yang sangat penting bagi orang yang jadi ibu dan juga orang yang jadi bapa. Yang ketiganya, bagi setabankan sukses sekolah agama pula. Kita jangan fokus hanya untuk nak dapat habuan dunia ni sahaja. Kita kena recheck semula, kita kena muhasabah semula. Katanya niat yang pertama sekali yang kita asaskan sekolah ponok kita ni tujuan ke apa? Kalaulah tujuan untuk nak membinakan generasi yang baru, kita kena kembali kepada niat asal kita. Niat nak membinakan anak cucu masyarakat jadi orang yang jujur, kualiti dalam masyarakat, kita kena kembali kepada niat asal kita. Jangan duk orang panggil kata turut ikut satanakan. Sekolah nak bubuk budak banyak, boleh duit banyak, kita pun nak budak banyak akik, nak boleh duit banyak akik. Jangan. Yang patut kita kena tewah ataupun kengkannya, kena kengkan kata sekolah mana yang boleh bina pelajar-pelajar yang baik serta dengan cidik banyak sekali. Kondi lek kon keng, kuam keng lek kuam di tong pai doikan. Apabila hanya sekadar bina orang yang keng sahaja, satu hari dia akan jadi orang yang kong sebab tak ada reju. Mai misalah tham lek jariah tham. Tetapi apabila jadi orang yang jujur, ngaji tak pandai bong, dia tak akan merosakkan masyarakat. Mai sang kuam sia hai kat sangkum. Tapi banyak mana hari ni yang duk ngaji habis daripada Oxford lah, Cambridge lah, ngaji mahalai canam sahaja. Tapi klik mari pun jadi orang yang kong dan juga corruption, merosakkan dan juga mempunahkan orang panggil masyarakat kita. Dengan sebab kuam king dia tapi tidak ada kuam di dalam tubuh dia. Habis itu kita kena tukar mindset semula, fikir semula. Jangan kira fikir hanya nak cari sekolah untuk nak anak kita cidik saja. Boleh tempat belajar yang baik, mahala yang molek saja, tapi kena kira katanya nak atas sekolah mana anak kita cidik dan juga baik juga. Ni ramai daripada kalangan umat Islam hari ini telah dibasuh dan juga digantikan mindset ininya atas sekolah anak cidik saja. Juru tak juru, semaya bel tak semaya bel, nak duduk sematik ke tak sematik, itu tak kira. Yang penting anak kena cidik, kena boleh ngaji tempat-tempat yang baik. Dan juga di antara jalan keluar juganya, ongkon tong mi botbatในการเปลี่ยนแปลงสังคม. Kita sebut ongkonnya, keluarga adalah ongkon, masjid adalah ongkon, cumcun adalah ongkon, sekolah adalah ongkon, kemakan majlis agama tiap wilayah adalah ongkon. Ongkon semua ini kena ada botbat untuk nak membaikikan masyarakat. Kalau tak kuasa nak baiki luar, baiki dalam keluarga kita. Jangan kita jadi ataupun kita buat keluarga kita pentun head wakwi masyarakat punah. Anak kita apabila lebih tak juruh, dia keluar pergi luar, dia akan merosakkan masyarakat. Jangan jadi menyebabkan keluarga kita merosakkan masyarakat dan juga umat Islam. Habis itu apabila kita jaga anak keluarga masing-masing pakat jaga, kita rasa kata masyarakat itu akan jadi masyarakat yang baik. Kerana ทุกครอบครัวให้ความสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูลูกของตัวเองและก็ครอบครัวของตัวเอง Dan juga yang akhir sekalinya, sangkum tong klarที่จะตักเตือนสังคมด้วยกัน Kena ada nasihat lagi mari. Tong au parakit khairu ummah mai guna. Nampak benda jahat, kena hampram. Ada benda baik, kena sangcai, kena sabar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tapi hari ini kebaikan tak waning nak ajak orang. Dan juga kejahatan yang nampak tak waning nak melarikan. Dan juga awak tak nampak tengok, tak nampak tahu di dalam masyarakat apabila ada kejahatan. Itu adalah beberapa sebab dan juga beberapa jalan keluar untuk kita baikikan masalah pemuda kita sama. Semoga kita boleh tengok gambaran pemuda kita itu kembali jadi pemuda yang amanu, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Kahfi, katanya mereka itu adalah pemuda yang beriman. Apabila pemuda kita beriman, Allah Ta'ala jamin katanya wazidnahum huda, dan juga kami akan menambahkan hidayah kepada mereka. Cuba khayal katanya apabila pemuda kita dapat hidayah yang banyak daripada Allah, bagaimana masyarakat kita akan jadi pada masa itu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اهد شبابنا وفتياتنا اللهم اهد شبابنا واهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال شبابنا واهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإذا أردت فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن فيروس كورونا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.